Hai, saya Aba Abil dari kelas tahun 14 dari Sekolah Kebangsaan Malalakenang. Hari ini saya akan memasak 2 menu masakan tradisi, yaitu siput tunggal masak linuput dan jeruk bambangan. Oke, menu pertama saya ialah siput tunggal masak linuput. Dan bahan-bahannya adalah siput tunggal, bawang merah, bawang putih, halia, ajinomoto, garam, dan kunyit. Mari saya tunjukkan cara memasaknya. Pertama sekali, masukkan siput tunggal semua ini. Sudah letak semua siput tunggal ini, dan mari kita masukkan bawang merah, semua bawang merah, bawang putih, dan halia. Lepas sudah letakkan semua, mari kita letakkan ajinomoto, garam, dan kunyit. Dan itu kita bawah. Lepas sudah kaul dengan sebatu, kita masukkan ke sini. Dan lepas kita masukkan semua di sini, kita menunggu. Dan bungkus. Lepas kita bungkus dia dan ikat. Lepas ikat, dan kita masukkan lagi di sini. Tunggu dia dalam 15 menit. Oke. Menu kedua kita adalah jeruk bambangan. Ini adalah bahan-bahannya: biji buah bambangan yang sudah diparutkan, dan buah bambangan, garam. Pertama sekali kita letakkan buah bambangan. Letakkan biji yang sudah diparutkan. Letak garam. Mari kita gaul dia. Lepas sudah digaul dengan sebati, kita masukkan dia ke dalam sini. Dan inilah hasilnya. Boleh dimakan dengan beberapa hari. Dan inilah hasilnya. Boleh dimakan dengan nasi tinggi.
bambangan. Rendang aku makan dengan beberapa hari. Hai, saya Jepni Nordidi, suku Kamurut, murid tahun 6 dari SK Melak Tiran Sabah. Hari ini saya akan memasak satu menu masakan tradisi masyarakat dusun dan murut di Sabah, yaitu ayam masak dalam bulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahan-bahan bagi masakan ini. Bawang merah dihiris dalam 2 ulas, halia dihiris sebesar 1 inci, ayam yang dibersihkan dan dipotong dalam saiz yang lebih kecil agar cepat masak, pucuk ubi, daun pisang, dan 1 batang bulu untuk memasak. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara memasak ayam dalam bulu ini. Pertama sekali, masukkan daun pisang ke dalam bulu. Pastikan bulu dibersihkan dahulu terlebih dahulu. Selepas itu, masukkan sedikit pucuk ubi selang-seli dengan ayam sehingga habis. Seterusnya, masukkan bawang, halia, dan serai. Kemudian, tambahkan sedikit garam untuk menaikkan rasa. Kemudian, tambahkan sedikit air. Setelah semua bahan dimasukkan, kita perlu tutup ujung bulu dengan daun pisang. Istimewanya menu ini,
Ia perlu dibakar di atas kayu api yang sederhana. Oke, inilah tempat masaknya. Kita letakkan seperti ini. Tunggu sehingga 15 menit. Masakan ini boleh diangkat dan dihidangkan. Baiklah, nampaknya masakan kita telah pun masak. Kita boleh angkat dan hidangkan. Baiklah, nampaknya masakan kita telah pun masak. Kita boleh tuangkan masakan tadi ke dalam pinggan. Hari ini saya akan hiaskan hari ini saya akan hiaskan ayam masak dalam bulu ini dengan lada merah dan tomato. Baiklah, inilah masakan ayam masak dalam bulu saya hari ini. Terima kasih, selamat mencoba. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Aidi Felicia Simon, murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Malak, Penang. Hari ini saya akan memasak lada putih campur ikan nasi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ikan masin yang sudah digoreng, bunga kantan, lada putih, bawang merah, bawang putih, lada cili, tomato. Lada merah, tomato, daun bawang untuk hiasan. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara masak menu ini. Pertama sekali kita pasang api. Tunggu sehingga panas. Kita masukkan minyak, tidak terlalu banyak. Tunggu sehingga panas. Dan masukkan bawang merah dan bawang putih, cili. Kita masukkan bunga kantan,
lada putih, dan masukkan ikan masin. Masukkan gula untuk tambah masak sedikit. Lalu kita masukkan tomat. Baiklah, sekarang kita tunggu sehingga masak. Setelah masak, kita letakkan ini. Hidupkan api, letakkan di sini. Inilah sekarang saya akan tunjukkan cara masak.
Inilah hidangan saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba. Saya Aidi Quinera Lona, murid tahun 5 dari sekolah SMA Laptenom. Hari ini saya akan memasak dua menu, yaitu masakan tradisi, yaitu pucuk ubi masak ikan bilis dan seafood sedut masak kicap. Dan menu pertama saya ialah pucuk ubi masak ikan bilis, dan saya ingin memperkenalkan bahan-bahannya. Bahan-bahan pertama ialah bawang putih, bawang merah, ikan bilis, lada putih, bunga kepayas, dan pucuk ubi. Sekarang saya akan memulakan memasak. Pertama sekali, nyalakan api. Dan pertama sekali, masukkan minyak masak. Dan masukkan bahan pertama, yaitu bawang merah dan bawang putih. Tunggu hingga bawang selepas bawang sudah kuning, masukkan ikan bilis. Dan gaul-gaul. Selepas ikan bilis, masukkan lada putih. Selepas lada putih, masukkan bunga pepaya. Dan gaul-gaul. Dan masukkan pucuk ubi. Selepas bergaul, masukkan garam. Masukkan Ajinomoto. Dan tunggu sehingga masak dan angkat.
Selepas sudah masak dan boleh dihidang. Menu kedua saya ialah seafood sedut masak kicap. Saya ingin memperkenalkan bahan-bahannya. Bahan pertama, bawang putih, bawang merah, serai, halia, kicap, tuntul atau seafood sedut. Tambah kali, nyalakan api. Dan letakkan minyak masak. Letakkan bawang, halia, dan serai. Lepas sudah kuning bawangnya, masukkan pentol atau seafood sedut. Dan letakkan kicap. Dan air sedikit. Dan tunggu sehingga masak selama 5 menit. Selepas tunggu 5 menit, kita boleh hidang. Dan inilah menu saya hari ini. Pucuk ubi masak ikan bilis, tuntul atau seafood sedut masak kicap, dan ya boleh dihias. Dan inilah menu saya. Ya boleh dimakan dengan bumbu pot dan tumbuh atau ketupat. Terima kasih.
saya Nurisla Kalisya binti Aswad dari kelas 5 Yakin, Sekolah Kebangsaan Melalap Tenau. Hari ini saya akan memasakkan 2 menu makanan tradisional, yaitu pucuk ubi, campur ikan masin, dan juga ambuya. Bahan-bahannya ialah bawang putih, bawang merah, halia, ikan masin, pucuk ubi, santan, ajinomoto, dan garam. Saya akan tunjukkan cara masak. Panaskan minyak. Tunggu hingga panas. Kita ambil bawang putih kita. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan halia. Gaus. Tunggu hingga kuning. Masukkan ikan masin. Tambahkan sedikit minyak. Dan daun. Masukkan pucuk ubi kita tadi. Daun. Air santan. Daun. Menyatakan air. Tekan sedikit lagi. Jangan lupa taruh garam sedikit.
toh. Inilah masakan saya yang sudah siap. Boleh dihidang. Ini menu kedua saya, ambuyat, boleh dipanggil sagu. Mari kita masukkan ke dalam air panas. Dari sini. Siap. Inilah dia, ambuyat. Inilah menu saya. Ambuyat, pucuk ubi campur ikan masin, nasi bungkus, ketupat. Lada merah ini boleh dihias. Sini. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Najiha Abdullah. Saya berumur 12 tahun dari SD Nalak Tenung Sabah. Hari ini saya akan menunjukkan satu menu tradisi suku kaum Bugis di Sabah, yaitu ayam masak lengkuas. Baiklah, saya akan menunjukkan bahan-bahan bagi masakan ini. Pertama, bawang merah 14, bawang putih 14, serai 4 batang, daun kunyit diiris, kunyit 1 inci, halia 1 inci, ayam yang telah dibersihkan, bahan yang telah dipisah, lengkuas dan kerisi, air asam jawa, santan pekat 1 gelas, gula dan garam. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara memasak. Pertama sekali kita memasukkan ayam, kemudian masukkan bahan yang telah dipisah. Itu kita taruh bahan yang paling penting sekali, yaitu lengkuas yang telah diparut dan diperak airnya dalam 4,5 mangkuk. Kemudian kerisi. Air asam jawa. Lepas itu kita taruhkan sekali santan pekat 1 gelas. Kemudian kita gaulkan sehingga sebati. Letakkan garam sedikit. Itu gula sedikit.
kita gaul. Tunggu sehingga sebati. Tutupan. Nampaknya masakan kita sedang mendidih. Dan sekarang kita letakkan serai 4 batang, daun kunyit, kemudian gaul. Daun dan tunggu kuah menjadi pekat, mendidih. Nampaknya masakan kita sudah masak. Sekarang boleh angkat dan dihidangkan. Baiklah, inilah masakan saya pada hari ini. Saya akan menghidangkan dan menghiaskan masakan ini. Pertama sekali kita letakkan daun kunyit, kemudian letakkan cili merah, kita letakkan ayam. Kemudian letakkan daun bawang, itu kita letakkan daun sup, kita letakkan masakan ini selalu dihidangkan sama buras dan lontong. Dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Syarizan Sarir, berumur 12 tahun, murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Melalap Tenom Sabah. Hari ini saya akan memasak salah satu menu tradisi masyarakat dusun di Sabah, yaitu ikan masin bakar sambal tuhau. Untuk pengetahuan semua, tuhau merupakan salah satu tumbuhan yang terdapat di Sabah dan amat sinonim sebagai makanan yang digemari segenap masyarakat. Tuhau juga mempunyai bau yang unik dan pokoknya menyerupai pokok kantan. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahan-bahan untuk memasak menu ini. Seperti yang Anda lihat, ada tuhau, ikan masin, bawang yang sudah ditumbuk halus, lada padi, limau, gula, dan garam. Hidangan ini ringkas saja, tetapi selalu menjadi pembuka selera. Cara untuk memasaknya: pertama sekali, ikan masin perlu dicuci dan dibersihkan. Kemudian kita memasak dengan cara memanggangnya di atas bara api. Perlu dibalik-balikkan untuk mengelakkannya hangus dan masak sehingga sekata. Sementara menunggu ikan masin kita dipanggang, saya akan menunjukkan cara untuk membuat sambal tuhau. Pertama sekali, tuhau yang dicincang ataupun boleh ditumbuk halus. Campurkan
Campurkan dengan bawang putih yang ditumbuk halus dengan bawang putih dan lada padi. Jika suka pedas, masukkan lebih banyak, ikut cita rasa masing-masing. Setelah itu, campurkan dengan gula dan garam secukup rasa. Akhir sekali, masukkan perahan air limau nipis. Lalu gaul sehingga sebati. Oke, mari kita lihat kita punya ikan masin yang sedang dipanggang. Nampaknya ikan masin kita sudah pun masak. Bolehlah diangkat untuk dihidangkan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menghidangkan menu ini. Pertama sekali, letakkan ikan masin ini ke atas daun pisang. Seperti ini. Lalu ambilkan buah tomato yang telah dibuang bijinya. Setelah itu, masukkan sambal tuhau ke dalam tomato itu. Saya juga akan menghiaskannya dengan daun bawang. Setelah itu, saya akan meletakkan cili merah ini di sini. Potato ini saya akan letakkan di sebelah ikan masin yang sudah dibakar. Lalu saya akan meletakkan limau nipis ini di atas ikan masin yang sudah dibakar. Lalu letakkan cili tadi. Saya akan hias dengan menggunakan juga daun sup. Inilah menu saya pada hari ini, yaitu ikan masin bakar sambal tuhau. Sangat berkhasiat dan menyegarkan dan sesuai dimakan dengan nasi panas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azira Fitri, murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan
SKM. Hari ini saya akan memasak 2 menu masakan tradisi yang populer di Sabah, yaitu ikan tilapia masak ampak dan lada putih masak ikan bilis. Menu yang pertama ialah ikan tilapia masak ampak. Bahan-bahannya ialah ikan tilapia, bawang merah, bawang putih, halia, asam jawa, kunyit, serai, dan tomato. Hidupkan api. Masukkan ikan. Letakkan bawang merah, bawang putih, halia, asam jawa, serai, dan kunyit. Masukkan tomato. Masukkan sedikit minyak. Masukkan sedikit air. Dan tunggu sehingga masak. Setelah masak, boleh dihidang. Hidangan kedua, lada putih masak ikan bilis. Bahan-bahannya ialah ikan bilis, bawang merah, bawang putih, daun bawang, lada putih. Hidupkan api. Tuangkan minyak. Tunggu dia panas. Letakkan ikan bilis, bawang merah, bawang putih, lalu letakkan lada putih,
Masukkan daun bawang, setelah masak baru dihidang. Inilah menu saya hari ini. Kita boleh hiaskan ini. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Celesti Cynthia Petrus bersekolah di Sekolah Kebangsaan Menalap Tenun, berasal daripada negeri Sabah di bawah Bayu. Pada hari ini, saya akan memperagakan salah satu pakaian tradisi etnik ketiga terbesar di Sabah, yaitu etnik Murut. Kaum Murut di Sabah menetap di daerah Tenom, Pensiangan, Keningau, Sipitang, Tongor, dan Kalabakan. Kaum Murut terbahagi kepada Murut Tahol atau Tagol, Tidung, Timugon, Nabai, Sambakun, Baluan, Bokan, dan Murut Serunduk. Pakaian tradisi yang saya peragakan ini merupakan pakaian tradisi suku kaum Murut Tahol yang dinamakan Pinongkolo. Pinongkolo merupakan pakaian tradisi bagi wanita. Pinongkolo ini berwarna hitam dan merah. Gaun berwarna hitam disulam dengan manik-manik dipanggil tapi linantian. Manakala baju pula berwarna merah tanpa sulaman dan corak dipanggil simba. Setiap corak yang terdapat pada pakaian tradisi Murut membawa maksud tersendiri. Ia diinspirasikan daripada alam sekitar. Pakaian ini bermotifkan flora, yaitu bunga. Motif di tepi gaun ini ialah sinusu, yaitu diinspirasikan daripada bulu burung merak. Pinongkolo dipakai bersama beberapa aksesori, yaitu tali pinggang yang berbentuk siling perak. Ia dipanggil pipirot pinggit. Seterusnya pipirot santiniwakan yang dikenakan di bahagian punggung wanita, diperbuat menggunakan manik-manik, yaitu bungkas atau silumpuk. Selupai pula hiasan di kepala yang diperbuat menggunakan manik-manik. Begitu juga dengan rarangkol yang dipanggil rantai. Ia terdiri daripada beberapa jenis manik-manik seperti sulimpuk dan bungkas. Selain itu, aksesori anting-anting dan holong diperbuat daripada manik-manik. Pinongkolo atau pakaian wanita tradisi Murut ini
biasanya akan digunakan semasa majelis perkawinan, musim perayaan atau pesta keamatan. Ianya juga akan digunakan oleh lalap atau gadis remaja murut untuk menyertai pertandingan ratu cantik semasa pesta keamatan atau pesta kelimaran, serta dipakai semasa menghadiri festival kebudayaan atau pelancongan. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Jud daripada Sekolah Kebangsaan Malalap Tenom, berasal daripada negeri Sabah di Bawah Bayu. Hari ini, saya memperagakan baju Melayu cekak musang daripada kaum Melayu. Baju Melayu adalah pakaian tradisional Melayu, berasal dari Istana Melaka, dan secara tradisional dipakai oleh lelaki di Malaysia, Singapura, Indonesia, terutamanya di Sumatera, Brunei, dan selatan Thailand. Di Malaysia, baju Melayu cekak musang terkenal di kawasan tengah dan utara Malaysia. Menurut sejarah Melaka, Sultan Muhammad Shah, Melaka pada waktu itu ingin mewujudkan identiti Melayu dan tidak menggalakkan rakyatnya memakai pakaian Arab dan Barat. Baju Melayu dipakai pada hari raya, bila ke masjid, pada aktiviti-aktiviti keagamaan, dan juga aktiviti-aktiviti rasmi dan aktiviti yang melibatkan adat istiadat Melayu. Istilah cekak musang ini berkaitan dengan bentuk leher baju tersebut, di mana tungkuknya seperti dicekak tinggi dan tegak melingkari leher. Baju ini mula dipakai di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar. Bagi hiasan kepala, pemakaian tanjak, daster, ikat kepala juga telah ditetapkan mengikut darjat dan pangkat masing-masing dari jenis kain yang digunakan sehingga cara ikatan dan lipatan. Baju Melayu cekak musang berhias 5 butir kancing atau 3 butang mengikut tempat. Pemakaian samping pula adalah wajib bagi semua golongan di dalam istana. Di luar istana pula adalah pilihan. Cara mengikat samping juga dibahagikan dalam 3 cara mengikut pangkat dan darjat. Baju Melayu biasanya dipakai di Malaysia karena merupakan pakaian rasmi Malaysia. Lelaki Malaysia biasanya memakai baju untuk majelis-majelis keagamaan yang umum, seperti melawat masjid atau untuk perhimpunan agama atau menyambut perayaan umum seperti Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Walaupun begitu, di Malaysia, dia biasanya dipakai di acara-acara formal seperti perkawinan. Sesetengah syarikat membenarkan pekerja lelaki beragama Islam untuk memakai baju Melayu untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat. Baju Melayu juga menjadi lebih populer dan dipakai bukan sahaja di acara-acara tradisional, tetapi juga di majelis-majelis rasmi. Pegawai kerajaan akan memakai baju Melayu dengan bangganya semasa acara-acara rasmi, acara kebangsaan seperti istiadat mengangkat sumpah. Ia juga dipakai sebagai pakaian seragam dalam silat, seni mempertahankan diri tradisional Melayu khususnya di Malaysia. Salam sejahtera, saya Nilsia Nirvana binti Petrus, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Malalap Tenom, berasal daripada negeri Sabah di Bawah
hari ini saya akan memperagakan salah satu pakaian tradisi etnik ketiga terbesar di Sabah, yaitu etnik Murut. Kaum Murut di Sabah menetap di daerah Tenom, Pensiangan, Keniau, Sipitang, Tongot, dan Kelabakan. Kaum Murut terbahagi kepada Murut Tahol atau Tagol, Tidung, Timugon, Nabai, Sembakung, Paluan, Bookan, dan Murut Serundung. Pinongkolo merupakan pakaian tradisi bagi wanita. Ia menggunakan kain berwarna hitam. Ia disulam atau dijahit dengan manik-manik yang berbagai warna dan corak. Setiap corak membawa maksud yang tersendiri. Baju yang dihiasi ini dipanggil babaru linantian, dan gaun pula disebut tabi linantian. Pakaian tradisi ini bermotifkan flora, yaitu bunga. Motif di tepi pakaian ini ialah sinusu dan sinuli. Sinusu diinspirasikan daripada bulu burung merak, dan sinuli pula diinspirasikan daripada bambu atau bulu. Pinongkolo dipakai bersama beberapa aksesori, yaitu tali pinggang yang berbentuk shilling perak. Ia dipanggil pipirot linggit. Seterusnya, pipirot santinuakan, yang dikenakan di bahagian punggung wanita, diperbuat menggunakan manik-manik, yaitu bungkas atau selimpuk. Selupai pula hiasan di kepala yang diperbuat menggunakan manik-manik. Begitu juga dengan relangkol yang dipanggil rantai. Ia terdiri daripada beberapa jenis manik-manik seperti sulimpuk, aksesori anting-anting, dan holong. Juga diperbuat daripada manik-manik. Kebanyakan aksesori yang saya pakai lebih kepada barang hiasan yang sedikit modern atau menggunakan bahan-bahan yang baru. Pinongkolo atau pakaian wanita tradisi Murut ini biasanya akan digunakan semasa majelis perkawinan, musim perayaan, atau pesta tahunan. Kainnya juga akan digunakan oleh rela atau gadis remaja Murut untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik semasa pesta kaamatan atau pesta kalimaran, serta dipakai semasa menghadiri festival kebudayaan atau pelancongan. Salam sejahtera. Saya Aba Avril Wilbert binti Willy, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Malalap Tenom, berasal daripada negeri Sabah di Bawah Bayu. Pada hari ini, saya memperagakan salah satu pakaian tradisi etnik ketiga terbesar di Sabah, yaitu etnik Murut. Sulayo merupakan pakaian tradisi bagi wanita yang terdiri daripada baju dan kain hitam yang dipanggil tapi, dihiasi manik-manik dan corak tertentu. Tali pinggang berbentuk siling adalah diperbuat daripada tembaga dan dipanggil sinampila atau abot. Pinangkol atau sapulu adalah perhiasan di kepala. Ia biasanya dipakai bersama dengan bulu burung, tuau, dan titibok. Manakala pinangkol sisigot ialah rantai yang dipakai di leher untuk dijadikan hiasan.
tergolong ialah perhiasan tangan yang dipakai di tangan atau lengan. Dan anting-anting pula dipakai di telinga. Sulayau atau pakaian wanita tradisi Murut ini biasanya akan digunakan semasa majlis perkawinan, musim perayaan, atau pesta keamatan. Ianya juga akan digunakan oleh Rala'a menyertai pertandingan Ratu Cantik semasa pesta keamatan atau pesta kalimaran, serta dipakai semasa menghadiri festival kebudayaan atau pelancongan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Nurul Lazera dari Sekolah Kebangsaan Malalap Tenom, berasal daripada negeri Sabah di bawah Bayu. Hari ini saya memperagakan baju tradisional daripada salah satu kaum di Sabah, yaitu suku kaum Dusun Tindal. Pakaian tradisional suku kaum Dusun Tindal di daerah Kota Beluk dipanggil sinipak. Ciri-ciri pakaian tradisi ini ialah blouse berlengan panjang sinipak berwarna hitam dan gonok, yaitu sarung paras lutut. Bagi perhiasan pakaian, renda bercorak dijahit tangan pada lengan blouse. Dengan blouse di atas siku, bawah pula dibelah dan dijahit tangan dengan berbagai corak kain berenda. Barangan kemas yang dipakai bersama baju ini ialah tali pinggang yang lebar yang dipanggil kina kogis dan juga genang sini pogot yang diperbuat daripada uang siling dole perak serta gelang perak. Pakaian tradisional ini digunakan semasa acara tarian tradisi dan juga keramaian. Tarian tradisi etnik Dusun Tindal diberi nama tarian Sayau Kapak Momorun. Sayau Kapak Momorun adalah sebuah tarian tradisi daripada suku kaum Dusun Tindal dari kampung Melangkap Kapak, Kota Beluk. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Bibiana daripada Sekolah Kebangsaan Malalap Tenom, berasal daripada negeri Sabah di bawah Bayu. Hari ini saya akan memperagakan baju tradisional daripada salah satu kaum di Sabah, yaitu suku kaum Lundaya. Suku kaum Lundaya berasal dari pedalaman Sabah, Sarawak, dan sempadan perbatasan Kalimantan, Indonesia, Malaysia. Suku kaum Lundaya mempunyai adat musim tersendiri seperti kaum-kaum lain. Saya akan memperkenalkan serba sedikit mengenai pakaian tradisional masyarakat Lundaya. Bagi wanita Lundaya, mereka mengenakan baju potongan kebaya daripada kain biasa berwarna putih yang dipanggil ikat beracu dan dihiasi rendah atau manik. Manakala kain sarungnya pula berwarna hitam daripada kain biasa yang dipanggil tekip satin. Pada ujung kain sarung akan dihiasi dengan manik atau rendah. Kain
Sarung ini dipakai sehingga keparas lutut. Antara perhiasan lain yang dipakai ialah rantai leher, bau tulang, ikat pinggang, beret, perhiasan tangan, leku bau, dan perhiasan kepala, alit berat. Pakaian tradisional ini digunakan apabila menghadiri acara perkawinan yang dipanggil kirau awal. Keramaian seperti pesta lunaya, kirau raya, lundaye, dan lun bawang. Pertandingan ratu cantik, raturan ulung, dan padan liu burung. Dan sewaktu upacara adat yang dilakukan oleh nenek moyang, serta dipakai sewaktu menghadiri festival kebudayaan atau pelancongan. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Livia daripada Sekolah Kebangsaan Melalap Tenong, berasal daripada negeri Sabah di bawah Bayu. Hari ini saya memperagakan baju kebaya daripada kaum Melayu. Tahukah Anda, baju ini sebenarnya berasal dari negara Arab? Dipercayai kumpulan pedagang daripada negara itu membawa dan memperkenalkan fashion tersebut ke Nusantara. Dikenali sebagai abaya dalam bahasa Arab. Ia kemudiannya disebarkan ke Melaka, Sumatera, Bali, Jawa, dan Sulawesi. Pakaian ini sebenarnya menjadi lambang kekuasaan seperti yang diamalkan masyarakat Jawa. Mengikut sejarah, sekitar tahun 1600 di Pulau Jawa, kaum wanita dari golongan atasan dan kerajaan sahaja hanya dibolehkan memakai baju kebaya. Pakaian ini kemudiannya dipakai oleh wanita-wanita Eropa ketika Pulau Jawa dijajah oleh Belanda dan ia dijadikan sebagai pakaian resmi. Baju kebaya direka labu hingga ke paras lutut ataupun lebih. Tangannya panjang dan lebar. Bahagian badannya mengikut potongan badan dan melebar ke bawah bermula dari bahagian punggung. Bahagian hadapannya pula berbola dan berpola sampai ke kaki baju. Bahagian yang berbola ini disemat dengan 3 kerongsang bersilangan atau yang berangkai dengan nanti halus. Kerongsang ini dikenali sebagai ibu dan anak kerongsang. Kerongsang yang besar dan di atas sekali dipanggil ibu dan 2 lagi yang kecil dan dipakai bawah kerongsang ibu dipanggil anak yang diperbuat daripada timah, tembaga, atau logam. Ianya sering digunakan menjadi alat perhiasan pasangan pengantin sejak zaman dulu lagi. Pada masa lalu, kebanyakan wanita Melayu memiliki rambut panjang dianggap mempunyai sifat yang feminim. Cucuk sanggul telah digunakan untuk memegang rambut panjang mereka dalam sanggul di belakang kepala mereka. Biasanya, cucuk sanggul diperbuat daripada emas atau perak. Penyemat atau cucuk sanggul ini biasanya dipakai dalam set 3, 5, atau 7 oleh pengantin perempuan dan penari tradisional. Selendang hanya dikenakan apabila keluar rumah. Selendangnya juga diperbuat daripada songket. Jika fashionnya sebelum ini hanya daripada turunan Maori menggunakan sutera, ia mula menjadi menarik dengan sulaman berwarna-warni.
Hari ini kita dapat melihat berbagai fashion baju kebaya yang disesuaikan dengan tren semasa dan bukan sahaja dipakai masyarakat Nusantara, malah digemari oleh wanita serata dunia karena keunikannya.